Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'af. A'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur dan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberi salam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala lagi sekali di atas segala kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hayati, kita perhalusi, kita renungi satu persatu nikmat Allah Ta'ala itu hingga terlihat pencipta. Kita lihat ciptaan untuk memuji pencipta. Sudah pasti yang ada di keliling kita ni semua ciptaan makhluk yang datang daripada Khaliq. Apa kita kena buat? Zahirkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala. Zahirkan tanda terima kasih kita pada Allah Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Nikmat yang paling besar itu, yang nikmat tidak nampak pada mata kepala, itulah nikmat ghaib. Nikmat yang tersembunyi, itulah nikmat akhirat. Akhirat nikmat dimulai dengan Allah pilih kita jadi orang beriman. Nikmat iman ni bukannya pilihan manusia, tapi Allah pilih. Kalaulah iman ni pilihan manusia, sudah pasti semua orang boleh jadi Islam. Semua orang boleh jadi Islam. Tapi Allah nak menunjukkan keistimewaan nikmat iman ini, maka Allah pilih kepada siapa yang aku hendaki. Yahdillahu linurihi man yasha. Ini dalil dia. Surah Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi man yasha. Aku memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Kita tak ada apa-apa kelebihan, tapi kita hanya dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Allah pilih kita dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya sendiri. Maka di saat Allah pilih kita, berterima kasihlah atas nikmat iman itu. Dengan cara mana? Kita sentiasa menjaganya. Iman ni, kalau barang iman ni, iman kalau boleh diterjemahkan dalam konteks benda, saya rasa semua orang akan tinggalkan dunia. Sebab iman ni satu benda yang tidak ternilai. Tidak ada yang satu harga boleh letakkan pada nilai iman itu. Dengan kecantikannya, dengan kehebatannya, super high class, very high class iman ini. Kalau boleh Allah terjemahkan iman dalam bentuk dunia, sudah pasti tiada nilai dunia itu. Tapi sebab Allah sembunyikan iman itu, itu perkara gaib, dan Allah akan buktikan nanti di akhirat sana. Akhirat sana, maka Allah akan buktikan terjemahan iman-iman itu dengan apabila Allah pilih kita masuk ke dalam syurganya, dan Allah tunjukkan, Allah ataupun Allah jumpakan, pertemukan kita dengan pemilik alam jagat raya, Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Satu nikmat yang cukup hebat bila kita dapat berjumpa dengan Allah. Wujudkan rasa teringin nak jumpa. Sebab Allah kata mafhum hadis, barang siapa yang tak teringin nak jumpa Allah, Allah lagi tak teringin nak jumpa dia. Jadi pastikan macam mana pun keadaan kita, in any condition, macam mana pun keadaan kita, pastikan jangan ada dalam hati tu
Tak ada rasa-rasa tinggi nak jumpa Allah. Kurang-kurangnya cetuskan rasa tu dengan kita merenung begitu banyak nikmat yang Allah bagi kita hari ni. Takkan tak teringin nak jumpa Allah, nak say thank you. Terima kasih Allah. Nak jumpa secara nyata di syurga sana. Nabi kata mafhum hadis, bertemunya kita dengan Allah Ta'ala nanti di syurga sana dengan nyata. Allahu Akbar. Tak tahu, tak tergambar nikmat itu. Itu nikmat tertinggi nanti di syurga nanti. Jadi apabila Allah izinkan hamba-hamba yang terpilih yang mengharapkan perjumpaan dia dengan Allah Ta'ala di syurga nanti, insya-Allah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali kepada semua yang telah bersiaran bersama saya pada pagi ini. Kita berada di 20 Ramadan. Alhamdulillah, kita dah masuk ke fasa yang genting. Kita masuk fasa yang sangat penting, fasa yang mana Nabi SAW memberikan tumpuan yang lebih, kerana pada malam, di antara malam yang 10 yang akhir ini, terdapat satu malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Rebutlah, kerana Nabi pun sendiri menekankan untuk kita mencarinya. Sebab kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kelemahan. Mana mungkin kita boleh beramal begitu baik, tak sebaik bulan yang mana dalamnya ada satu malam yang cukup baik. Itulah malam Lailatul Qadar. Kita mohon supaya dapat malam itu, supaya kita dapat tenaganya nanti untuk kita carry forward. Bukan kata dapat Lailatul Qadar tu dia dah tak beramal lah. Maknanya kalau orang tak beramal setelah dia dapat Lailatul Qadar, maknanya dia tak dapat Lailatul Qadar. Antara ciri orang dapat malam Lailatul Qadar itu, dia ada satu momentum, dia ada satu desakan, satu dorongan yang luar biasa untuk terus beramal. Sebab tenaga malam tu dicas 1000 bulan. Mana ibarat satu tenaga yang dicas, yang dipump 1000 bulan untuk terus moving forward ni. Satu tenaga 1000 kuasa kuda, ibarat itu 1000 horsepower, 1000 bulan horsepower. Sebab tu lepas dia jumpa, siapa yang Allah takdirkan berjumpanya malam Lailatul Qadar, maka kehidupan dia berubah 360 darjah. Perubahan bermula dari mana? Jangan tengok perubahan dunia. Orang kadang semua tengok dunia dia berubah. Tak, hati dia mempunyai satu 1000 kuasa kuda. Ibarat saya buat tamsil begitulah. Makna hatinya penuh dengan kekuatan, dengan pengharapan, dengan kegembiraan, dengan seluas-luasnya, selapang-lapangnya. Subhanallah, tak boleh nak jawab macam mana, tak boleh nak gambarkan, tapi hanya yang merasai saja yang akan mampu menzahirkan. Hanya yang merasainya saja akan mampu menyatakan kenikmatan itu. Dengan perubahan dari sudut jiwanya, terzahir pada wajahnya. Tiada lagi istilah duka lara dalam hidupnya. Tiada lagi istilah kekecewaan pada manusia. Malah dia tidak ada lagi pergaduhan pada manusia. Hidupnya seluas-luas, lapang-lapangnya. Lalu dapatlah dia satu gelaran, Al-Jannatu Ajilah, syurga yang diawalkan. Allah. Apa ciri syurga yang diawalkan? Jiwa dia menjadi tenang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketenangan pada malam Lailatul Qadar itu menusuk masuk dalam jiwanya, dalam rohnya, menusuk masuk dalam kolbunya, menyebabkan ketenangan itu dibawa carry forward, dibawa ke depan seluruh hidupnya, sehinggalah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jikalau Allah takdirkan tidak bertemu, maka dia telah mempunyai satu bekalan yang cukup hebat, yakni ketenangan 1000 bulan. Allahu Akbar. Ketenangan 1000 bulan. Kita mencari ketenangan, punyalah payah nak cari ketenangan ni. Punya payah nak cari ketenangan itu. Jadi sekiranya kita memiliki ketenangan itu, kita akan terpancar dari wajah seseorang itu. Raut wajahnya akan menzahirkan ketenangan. Melihatnya ibarat melihat rembulan, sayup dan redup melihat wajahnya. Bicara-bicaranya yang penuh dengan ketenangan, dengan hikmah. Ketika berbicara dengan orang yang sudah melalui fasa malam yang penuh tenang, kata-katanya tersusun dan indah bila didengar, sedap jiwa mendengar, bangkit daripada kekecewaan. Kalau siapa yang mendengar kalam-kalam orang yang melalui malam Lailatul Qadar, dia tak ada lagi istilah kekecewaan sebenarnya. Itulah satu anugerah yang cukup besar, yakni ketenangan yang tidak boleh diberikan oleh makhluk. Itulah anugerah Lailatul Qadar. Di saat diuji masalah, dia tidak susah, dia tidak menyusahkan. Di saat Allah berikan dia senang, dia tidak melalaikan. Kedudukan dia stable. Orang yang melalui Lailatul Qadar ini, dia ada satu kedudukan yang stable. Orang hari ini melihat stability itu pada keduniaan. Income yang stable. Tak stable pun income, turun naik juga income dia sebab banyak benda nak pakai. Tapi yang stable tu dia panggil keseimbangan.
Itu adalah apabila jiwanya stable. Di saat susah, tidak kelihatan kesusahan dia. Di saat Allah bagi kesenangan, tidak dia menunjuk-nunjukkan kesenangan dia. Dia in between, wasata. In between, wasata. Susah tidak menyusahkan, senang tidak melalaikan. Susah tidak rasa susah, senang tidak rasa senang. Hai, macam mana tu Ustaz? Kerana hatinya telah merasa tenang. Dia tidak akan kecewa dengan manusia. Kerana orang yang memenuhi bertemu dengan Lailatul Qadar, tersingkap tabir jiwanya. Ingat, siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar, Allah akan buka tabir jiwa dia. Allah buka tabir jiwa dia. Allah buka tabir jiwa dia untuk melihat pencipta. Maka di saat dia mampu melihat pencipta, di saat dia mampu melihat pencipta, apa erti kecewa pada manusia? Dia tak ada perlu bergaduh dengan manusia. Dia tak perlu bergaduh. Orang tak tolong dia pun dia tak marah. It's okay. Dia tak ada nak kecewa dengan manusia sebab dia tahu yang memberi itu Allah. Tersingkap jiwanya melihat tabir yang lebih besar. Ibarat tiran yang perlu ditolak saja. Maka siapa yang bertemu Lailatul Qadar, jiwanya tersingkap luas untuk melihat kekuasaan Allah SWT. Melihat ada kekuasaan Allah Ta'ala, maka hilang kekecewaan pada manusia. Dia tak terasa kalau manusia tak boleh tolong dia. It's okay. Dia tahu bukan pertolongan itu datang dari manusia. Dan sekiranya manusia boleh tolong dia pun, maka dia tidak lebih-lebih dalam menyanjung manusia. Sekadarnya saja. Sebab hidupnya, jiwanya bukan lagi pada manusia, berpaling hatinya pada makhluk, yakni dia telah kembali pada Khaliq. Itulah hati. Jadi mohonlah, bukan kecil anak dapat Lailatul Qadar ni. Bukan satu perkara yang simple, yang mudah, tapi yang satu perjalanan spiritual bagi siapa yang melalui malam Lailatul Qadar itu. Jiwanya tersingkap seluas-luasnya. Tabir melihat Allah Ta'ala jelas kelihatan. Bila dia dah mampu melihat Allah Ta'ala, maka di mana erti kecewa dengan manusia? Dia tak marah dengan manusia. Tiada istilah marah pada manusia. Tiada istilah hilang pergantungan. Sebab pergantungan dia sudah pada Allah. Bagaimana dia nak marah manusia? Tak adalah. Orang dia minta tolong, mungkin satu ketika dia mungkin dia lalui dengan kesusahan, dia minta tolong dengan si A, si B, si C. Si A, B, C buat tak tahu, tak tolong, dia okey. Malah tak ada tarik muka dengan orang tak tolong dia. Dia tak ada, kau tahulah time aku susah, aku gini. Dia tak ada. Dia dah tak ada dah nak terasa dengan manusia. Dia hidupnya bebas daripada penyakit hati itu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Bila jiwa dah ketenangan, dia tidak ada masalah dengan manusia. Tak ada. Dia tak ada masalah dah. InsyaAllah semua layak dapat Lailatul Qadar sebenarnya. Bagaimanapun cirinya, sekiranya Allah nak pilih dia, dapatlah. Tapi syarat dia adalah dua kan, iman dan wahtisaban. Maka bagaimanapun latar belakang dia itu, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Dua ciri ini perlu dibangkitkan dalam hidup kita. Imanan, yakni keyakinan kepada Allah yang kemuncak. Imanan, bangun pada malam tu yakin bahawa setiap malam yang kita bangun ke 10 malam terakhir ni, kita yakin bahawa ini adalah satu tuntutan dan suruhan pada Allah Ta'ala, dan bukannya fantasi. Ini real. Dia real. Dan wahtisaban, mengharapkan ganjaran, nikmat pahala. Kita harapkan ganjaran pahala. Memang macam orang harapkan duit, dapatlah untung lah dapat. Memang ini Nabi yang kata, harapkan keuntungan pada malam itu. Kita nakkan keuntungan yang berlipat kali ganda pada malam itu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka keuntungan yang paling besar itu, seperti mana Nabi bincangkan tadi, tersingkap tabir jiwanya. Bila tersingkap tirai tabir jiwanya, segala yang berlenggu ke dalam kehidupannya hilang begitu saja. Belenggu. Dia kena faham tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Masalah itu untuk diuruskan. Masalah yang berlaku bukan untuk difikirkan, untuk diletakkan dalam minda kita sentiasa berulang kali. Tidak. Masalah itu hanya untuk diuruskan di tempat yang mana masalah itu berlaku. Difikirkan waktu itu saja. Bukan terfikir-fikir, terbawa-bawa. Tidak. Tapi apabila hatinya telah diberikan nikmat yang besar tadi,
tersingkap tabir jiwanya, belenggu masalah dalam hidupnya, hilang begitu saja. Pum, Allah cabut macam tu. Apa yang maksud hilang begitu saja? Maknanya kekalutan, kekusutan, kekecelaruan yang duk sentiasa himpit fikiran dia. Bukan senang tuan-tuan bagi orang yang ada masalah nak putuskan rantaian masalah tu. Dia terfikir-fikir, dia teringat-ingat, Allah Ustaz, ini satu benda pertolongan Allah. Bukan satu perkara yang boleh dibuat-buat. Dia bila rantaian masalah itu diputuskan, mana fikiran dia tidak terfikir-fikir, tidak terbawa-bawa, membawa dia tidak memberikan tekanan dalam hidup dia, maka masalah itu diletakkan pada tempatnya. Dan ketika waktu nak selesaikan, diselesaikan. Maka ini yang berlaku bagi orang yang mendapat Lailatul Qadar. Itu ciri-ciri. Sebab apa saya kaitkan begini? Sebab ketenangan itu memberikan satu sifat yang luar biasa. Luar biasa, insya-Allah. Jadi apabila kita bersungguh-sungguh doa betul, kita mulakan dengan berhajat sungguh-sungguh nak jumpa, balighna Ramadan, balighna Lailatul Qadar, barik lana fi Ramadan wa balighna, sampaikan aku pada Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh minta, sebab this is one chance. This is chance yang kalau mana ada masalah, untuk masalah nak kenal Allah, inilah. Mohon malam tu mohon nak kenal Allah, please. Minta kenal Allah. Sungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak kenal kau, ya Allah. Berapa ramai orang minta nak kenal Allah? Ingat kenal Allah boleh dengan buku, tuan-tuan. Ingat kenal Allah ni boleh dengan bacaan ke? Dengan tulisan? Dah. Kenal Allah itu dengan anugerah. Dengan anugerah. Jangan ingat, iblis yang punya amalan, punya banyak pun, terhijab hati dia nak kenal Allah secara total. Masih ada diri. Bukan semudah itu. Jangan ingat kita boleh ngaji kitab tebal-tebal kita boleh kenal Allah. Itu hanya ilmu saja. Kalau tak ada ilmu lagi sesat lah. Tapi di saat kita hari ini benar-benar nak kenal Allah, siapa kenal Allah, satu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Kenal Allah. Macam orang kenal, oh saya kenal dengan tuanku. Kenal yang Maha Agung. Bila kenal yang Maha Agung, bukan sekadar kenal, malah Maha Agung yang di-Pertuan Agung, kenal tak dia? Kenalan. Bila kenal, jadi cuba bayangkan macam mana dia punya network dia, bagaimana fasiliti orang yang kenal seseorang ini. Allahu Akbar. Bagaimana fasilitinya? Bagaimana fasiliti bila orang kenal seseorang malah dikenali satu sama lain. Allahu Akbar. Sebab tu antara malam itu adalah kenal Allah. Itu anugerah, mohon. Ya Allah, kenalkan aku dengan kau. Ya, kenalkan. Mohon, tuan-tuan. Bukannya, jangan kita mendabik dada kita ni, oh lulusan gitu, gini saya dah ngaji dengan orang itu, saya dah ngaji dengan orang ini, mungkin. Tapi bukan guru yang membuatkan seseorang itu kenal Allah. Allah sendiri yang membuatkan orang itu kenal Allah. Guru hanya wasilah saja. Wasilah. Jumpa guru yang betul, insya-Allah jumpalah dia. Cuma itu masih juga dengan kudrat Allah. Contoh bagaimana anak murid Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana anak murid Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Seorang anak murid yang sudah ada anak murid yang ramai. Bayangkan. Anak murid yang dah ada anak murid yang ramai, ketika dia mengatakan la ilaha illallah Allahu Akbar, masih mensyirikkan Allah. Mengajar. Masih. Dia kerana apa? Kata Abu Yazid Al-Bustami, di saat engkau mengatakan la ilaha illallah Allahu Akbar, kau nakkan pujian, bukan nak, kau nak dimuliakan, bukan memuliakan. Bayangkan. Ini satu sifat yang perlu kita renung dan mohon bahawa kenalkan aku dengan kau, ya Allah. Dan kenal Allah ni itu dengan rahmat Allah. Allah pilih siapa yang Allah nak kenal lah. Tak kisah dia siapa pun. Tak kisah siapa pun dia. Kenal Allah bukannya mesti kena ada, saya kena kelulusan begini, saya kena apa lagi. Tak semestinya. Ikut Allah, hak Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi may yasha. Aku memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kenaki. Kalau betul Allah nak kenal dia, Allah akan perkenalkan diri dia pada si fulan itu. Nah, bila kenal ni tersingkap tabir semua habis, masalah semua belenggu berat-berat, pum, dia cabut habis. Anugerah. Bukan benda kecil. Jadi pengetahuan satu bab, tapi kefahaman melalui pengetahuan itu yang kita nak.
Kita tahu tentang Allah, kita belajar tentang Allah, tapi faham tentang Allah tak semua orang dapat. Dan malah menganggap hanya dengan sebutan kita mungkin dah lepas. Belum tentu. Dia mesti ada sifat tawaduk, khuduk dan tunduk, baru Allah akan perkenalkan dirinya. Jadi mintalah. Jadi masih sepanjang Ramadan ni doa makbul. Apa yang kita minta? Kita minta selesaikan masalah kita. Ya mungkin. Tapi apa gunanya kita selesai masalah, tapi masalah yang paling besar kita tak selesai? Apa dia masalah paling besar? Kita masih terhijab dengan Allah. Kita masih buta dengan Allah. Contoh. Kita ada masalah duit. Ya, kita minta Allah Ta'ala bantu kita dengan masalah duit kita. Mintalah, ya Allah tolonglah ya Allah. Dengan doa minta, ya Allah dengan rezeki Engkau ya Allah, rezekikan aku ya Allah. Okey. Selesai masalah duit kita. Tapi kita tak selesai lagi untuk merasakan nikmat Allah Ta'ala itu, mengenal dia. Kita tak rasa lagi. Yang lebih kita rasa kita selesai, kita lega dengan pertolongan benda tadi. Lega lah. Tapi kita tak lega dengan mengenal Allah Ta'ala. Mana ada orang dia susah, dia hanya nampak jalan untuk keluar pada kesusahan. Yang ni Allah bagi jalan duit lah. Allah bagi jalan duit, usaha. Malah yang lebih bahaya, dia nampak usaha dan duit dia pula. Malah dia rasa selesa dan lega dengan kehadiran usaha, kehadiran duit itu. Tapi ada orang yang Allah bagi dua-dua sekali. Usaha pun berjalan, tapi yang lebih besar, masalah yang lebih besar yang terlama yang terbuku dalam hatinya, yang membuatkan hati kita resah gelisah, ni satu je tuan-tuan. Allah. Kita bila terhijab hati daripada mengenal Allah, resahlah hati kita sebenarnya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah jiwa jadi tenang. Tu masalah paling besar tu. Masalah paling besar. Orang boleh cerita tentang tenang, gembira, pura-pura. Tapi kita boleh lihat dari segi perwatakannya, percakapannya bagaimana. Kalam-kalamnya itu. Ada kalam-kalamnya itu membawa kepada mana? Membawa kepada dirinya. Akhirnya kita terlihat dia, ataupun kalam-kalamnya mengingat kita pada Allah SWT. Di situ antara ciri orang yang boleh membawa pada Allah. Kata Syekh Qadir Jalani rahimahullah ta'ala, seorang yang benar-benar mengajak. Sebab kita ni semua mengajak pada Allah. Tuan Nabi SAW itu mengajak kepada Allah. Bagi mereka yang ikut jejak langkah Nabi, dia mesti mengajak pada Allah, bukan pada diri. Bukan bawa pada diri, bukan suruh mengingat pada diri. Teringat, ingat figura tertentu saja. Apa yang dia ajar entah. Tak tahulah. Tapi aku ingat dia. Apa yang dia ajar? Yalah macam-macam lah. Tapi kita lebih terinspirasi dengan dia, bukan terinspirasi dengan Allah. Hati-hati. Hati-hati tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah. Sebab itu kita pun dalam hidup kita jangan buat orang terinspirasi dengan kita. Sebab tu saya namakan tajuk inspirasi kehidupan dengan nama Allah. Jangan terinspirasi, wah hebatnya dia. No. Sebab tu kena amanah, jujur kita menyampaikan. Apa yang saya sampaikan kalam ini semua dari Allah. Inspirasi itu mesti ada kalang-kalang, kata-kata tu mesti direct bawa pada Allah, supaya hilang lagi pergantungan pada makhluk. Tak ada. Muskilah itu sekadar tanya, tetapi yang menyelesaikan, yang menenangkan, yang memberikan dia jalan itu Allah. Jangan sampai kita terinspirasi dengan manusia, kagum dengan manusia yang hanya baru tunjukkan kebaikan sedikit, satu dua, mungkin kata-katanya indah belaka, tapi kita tidak kagum dengan pencipta yang setiap masa, setiap saat berbuat baik dengan kita. Setiap saat Allah SWT menunjukkan kebaikannya pada kita. Setiap saat kita tak rasa terinspirasi dengan Allah Ta'ala, tak rasa kagum, rasa Allah ni kan, betul lah Allah, aku ingat Allah. Sebab tu antara para ulama meletakkan, itulah kata Syekh Qadir Jalani rahimahullah ta'ala dan juga para ulama tasawuf, antara ciri seseorang itu benar di jalan Allah Ta'ala itu, apabila kita lihat seseorang itu kita ingat Allah. Itu kata Nabi SAW, kata mafhum hadis. Apabila kita kenal seseorang itu, kawan ke, siapa ke, bila tengok dia, ingat Allah. Bukan tengok dia, kagum dengan dia, terinspirasi dengan kata-katanya. Wah, rasa hebat dengan kemajuan hidup dia. Wah, kita lihat dengan kagum dengan amalan dia. Contoh, hati-hati. Kita tidak melihat bahawa, ya Allah hebatnya Engkau ya Allah, memberi dia ini mulia. Nampak? Maknanya hati-hati dalam memilih. Benar
Tuhan salah alam. Itulah dia. Setiap hari kita disajikan, dihidangkan dengan kebendaan. Benda makhluk, benda. Itulah dia. Lihat Allah Ta'ala yang maha baik. Hakikat yang baik itu Allah. Patut kita inspirasi dengan Allah. Kita rasa, ya Allah, baiknya engkau. Kau menjadikan orang tu baik sebagai satu message untuk aku jadi baik. Tapi sebab tak sampai kan, tak ada yang membimbing itu. Sebab orang hanya membimbing tunjuk kebaikan. Nampak? Orang hanya membimbing tunjuk kebaikan, tapi tidak menunjuk siapa yang menjadikan kebaikan. Ada dua perkara. Ini dalam perbincangan ulama'. Dalam perbincangan tasawuf ni mendalam, insya-Allah. Dalam pun dia tidaklah dalam yang dikatakan sampai tak faham. Tidak, dalam maksudnya perkataannya tersembunyi. Contoh, ada orang boleh tunjuk kebaikan, tapi dia tidak tunjukkan kepada mana datangnya kebaikan itu. Ini yang bahaya. Jadi kalau tunjuk kebaikan, kalau tidak dibalikkan kebaikan itu, tidak ditunjuk dengan jujur, bahawa kita akan nampak makhluk itu. Kita nampak, bukan orang tu nampak macam tak bukan saya, tapi dia tidak mampu menunjukkan kebaikan. Kita pula apabila jahil dalam ilmu kefahaman tak sampai, kita pun terinspirasilah dengan orang itu. Jadi nak tiru orang lah. Bukan kita rasa kagum dengan Allah Ta'ala. Yang benar adalah, kata para ulama, itu dia bukan sengaja menunjukkan kebaikan, tapi dia membawa kepada pemilik kebaikan, Allah Azza wa Jalla. Itulah bertepatan dengan hadis Nabi SAW, alaikum bisidik, fa inna sidik yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata benar. Sesungguhnya kebenaran menunjukkan kepada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan menunjukkan kita kepada syurga. Benar, baik, syurga. Diri, tak ada. Sebab tu bukan senang nak menjadi orang yang menunjuk kebaikan. Bukan senang. Sebab akhir-akhirnya orang kagum dengan kita. Hati-hati. Sebab tu guru-guru yang arif billah ni, kita tengok dia ingat Allah. Allahu Akbar. Sebab hati dia ada Allah. Baik kita dalam baik ada Allah, maka baik Allah dalam sumbawa ada kita. Mana Allah itu meliputi segala-galanya, maka mana mungkin terlihat manusia kalau dah nampak Allah. Ini tanggungjawab sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita terinspirasi nak zahirkan kebaikan nanti. Dan ini Alhamdulillah, ini lagi kita akan masuk ke asma' yang seterusnya, Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Kita hari ini mengikut jejak langkah Nabi SAW, dan kita sangat kagum dengan baginda Nabi SAW, kerana baginda Nabi SAW benar-benar menterjemahkan sifat Allah Ta'ala. Kita boleh kagum dengan Nabi sehingga Nabi dah tak ada dah. Nabi dah tak ada dah sekarang. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Nabi SAW benar-benar membawa sifat kekuasaan Allah Ta'ala hidup sampai sekarang. Dan di situ juga cuba kita lihat bagaimana Nabi SAW dah menjadi satu kaedah, tidak boleh mengukir wajah. Isunya tadilah, isunya tak nak terlihat zahir. Mungkin sahabat saja. Kalau kita ngaji bab Syama'il Muhammadiyah pun sekadar fizikal, kita pun tak boleh nak gambarkan secara melukis. Haram. Tak boleh, takut jadi sembahan nanti. Sebab itu apa mesej yang tersembunyi di sini? Nabi SAW pun tidak boleh digambarkan bentuk wajah dalam melukis dan digantungkan potret. Haram, tak boleh. Kerana apa? Kerana ada wujud dua kemuliaan nanti. Siap-siap orang sembah gambar tu nanti. Akhirnya tiada. Tak ada gambar. Sebab tu hati-hati kalau kita mempaternkan diri, tunjuk muka, into frame, sehingga orang kagum dengan diri kita. Hati-hati. Kita kena jujur. Kita kena jujur dengan diri kita. Kita kena pastikan, kena minta, ya Allah, jangan orang ikut, jangan terkesima dengan aku. Ya Allah, sungguh ini engkau. Jangan. Nampak? Jadi, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan jalan yang muka kita pun tak kenal. Kita hanya dengar nama dan kita faham sifat melalui kajian Syama'il Muhammadiyah. Kemudian kita hanya faham sifat wajib bagi Nabi SAW. Jumpa pun tak pernah, rupa pun tak tahu macam mana. Tiba-tiba kita terinspirasi. Makna kita terinspirasi dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sama juga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiada bentuk.
Allah SWT juga tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi maknanya apa? Tidak boleh. Jadi kebaikan tu bukan dalam bentuk, dalam rupa, bukan. Dia sifat yang tidak boleh dibentukkan. Sifat yang tidak boleh diobjekkan. Sifat yang tidak boleh digambar-gambarkan dalam konteks objektif. Ini akan jadi sembahan. Dia akan jadi sembahan. Dan sebab itu hati-hati, bila kita objekkan pula kebaikan tu. Tengok ni, saya buat kebaikan ni macam ni. Kita pula tunjuk kebaikan macam ni. Macam ni tu apa? Adakah diri kita ataukah sifat kebaikan itu? Berbeza. Kalaulah macam diri kita, nanti orang terinspirasi dengan diri kita. Kan? Nak tiru macam dia. Kalau belai tangan macam ni. Kalau tangan macam ni. Kita nampak bentuk perbuatan. Kita tidak melihat sifat yang zahir pada perbuatan itu. Ini perlukan ilmu. Sebab tu jangan kita melihat, dah faham. Tidak. Sebab tu ada perlu bimbingan mengenal itu tadi. Tekankan sebab hari ini fitnah pada kebaikan juga akan ada. Sebab tu tadi saya tulis, wall saya pada pagi tadi saya tulis, hidup ni antara pujian dan hinaan. Antara dua je. Mencari pujian, bertemulah kehinaan. Meninggalkan pujian, hadirlah kemuliaan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan pujian, yang kembali kepada Allah, maka Allah muliakan kita. Nampak? Dengan sifat dia ajar. Sebab tu Nabi SAW tidak pernah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat daripada perbincangan ini, kita kena menghayati. Ramai orang nak buat baik. Ramai orang nak hidup ni lebih jadi baik. Dari dulu cerita tentang kebaikan, kena jadi baik, jadi baik, buat baik. Tapi ke mana kebaikan tu datang? Ke mana kebaikan tu pergi? Tidak boleh. Dia bukan idola. Dia tidak boleh jadikan seorang tu idola. Hati-hati. Sebab itu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ini pengalaman saya sendiri lah. Dengan alim ulama. Allahu Akbar. Allah izinkan. Ini rezeki lah. Kalau seseorang tu benar-benar dia seorang yang arif billah. Kita dekat dengan dia. Kita tak, macam mana cakap? Kita tak akan nampak figura dia. Kita tak akan nampak bentuk dia. Kita akan nampak tawaduk dia. Kita akan nampak sifat dia. Yang kita tak ada pun nak puja dia. Kerana dia betul-betul ikhlas menunjukkan kebaikan. Kerana yang kita nampak adalah Allah. Itu hebat. Hebatnya orang yang arif billah ni. Kita tak tahu nak jadikan dia idol macam mana. Sebab sifat dia itu menyebabkan tertutup diri dia sezahir Allah Ta'ala. Malah, nampak? Malah, ini satu poin penting. Poin penting, jumpa orang yang hebat ni, orang arifin billah ni. Bila, macam mana kita nak jadikan dia idol? Sebab dia tak buat satu gap yang jauh. Bila kita bersama dia, rasa sama. Itu hebat orang-orang alim ni. Orang yang terpilih ni, dia ada kedudukan. Dia ada ilmu yang banyak. Tapi bila bersama dia, kita tak rasa gap tu. Dia boleh lower down. Macam Nabi SAW. Nabi SAW, bagi yang tak pernah kenal Nabi, mereka tak expect itu Nabi. Pakaian sama, kata-katanya, ya humble person. Bayangkan, ini ditiru oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an punya antara khalifah yang betul-betul tiru selain pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Umar Khattab radhiyallahu an benar-benar copy paste nak tiru Nabi exactly. Sehingga kan contoh Nabi SAW kehidupannya sangat zuhud, hakikat syariat. Bukan kata hakikat saja, syariat pun zuhud. Dari segi penampilannya, Nabi sederhana dia, relax je. Bukan kata nak kena ada satu istana yang agam, yang tersegam indah. Dan ini ditiru oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Walaupun di saat itu Rom dan Parsi dalam genggaman dia. Maknanya memang waktu tu gemilang lah. Ketika ada seorang yang datang daripada Mesir, Amru al-As, waktu gubernur Mesir Amru al-As ada satu isu dengan seorang Yahudi di Mesir ni, jumpa dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu di Madinah, jauh lah.
dengan isu nak suruh Amru al-As nak halau Yahudi ni keluar daripada tanah rizab kerajaan lah. Dia pakai sikit dia pun dapur dia masuk ke tanah rizab, dan sehingga dah lama, dan waktu itu Amru al-As nak buat masjid. Jadi dia suruh keluar, pecahkan tempat tu, aku nak buat masjid. Jadi si Yahudi tu dia teringat, dia Amru al-As ni ada khalifah ni, dia pergi Madinah macam pergi Putrajaya lah. Ketika nak cari Umar Khattab radhiyallahu an, dia bukan zaman macam sekarang, zaman tanpa gantung gambar, WhatsApp pun tak ada. Sampai-sampai dekat Madinah Al-Munawwarah, bertanya, di mana aku nak jumpa Umar Khattab? Mana Umar Khattab khalifah? Adakah dia akan ada pakai kebesaran dia? Adakah dia pakai begini-begini? Ketika dia tanya, maka setiap orang yang memperkenalkan pada Umar Khattab radhiyallahu an, dia kata tidak. Dia tak ada pakaian kebesaran. Dia adakah bodyguard? Tak ada. Anak yatim dan ibu tunggal saja. Allah Akbar. Maka ketika berjumpa dengan Umar Khattab radhiyallahu an dalam satu perjalanan, sampailah di tempat yang ditunjukkan, maka berkatalah orang Yahudi tadi, aku ingin bertemu dengan Umar Khattab, katanya. Ada apa urusan? Waktu tu di bawah pokok tengah menyandar. Ada apa urusan, katanya? Ada masalah sikit dekat Mesir, katanya. Amru al-As suruh aku halau. Umar Khattab macam nak jumpa, katanya. Dia ada bodyguard ke? Ada pakaian apa-apa ke? Si Yahudi tanya. Dia kata tak ada. Umar Khattab ni dia tak ada bodyguard. Bodyguard dia anak yatim, ibu tunggal dia. Lalu Umar Khattab kata, tak payahlah susah. Akulah Umar Khattab. Terkejut Yahudi ni. Duduk bawah pokok menyandar. Menyandar dia. Maknanya mereka tidak, setiap sahabat walaupun nama hebat, tapi hebatnya nama mereka bukan dengan peribadi, perwatakan atau kebenaran yang ada pada mereka. Dan kehebatan para sahabat itu adalah natijah daripada kesan hati yang benar-benar tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak? Tidur tepi jalan Umar Khattab, maksudnya menunjukkan bahawa bukannya kebaikan itu mesti dipatenkan. Inilah aku, Umar Khattab beginilah, sehingga orang terinspirasi dengan Umar Khattab, maka dibuatkan patung lah, dibuatkan begini pun tidak. Bayangkan macam mana tu. Kita ni cepat kan nak tunjuk, cepat dia nak tunjukkan, cepat saja nak cari inspirasi orang. Memang kita suruh dalam masa sama suruh buat baik, tapi pada sama orang terinspirasi yang kita, dan kita biarkan pula. Kita rasa selesa pula dengan pujian orang, kesukaan orang, rasa biasa pula, rasa macam adat lah ustaz. Dan memang macam tu lah, niat hati Allah dia tahu. Tak apalah kalau dia dah main macam tu, wallahu ta'ala alam. Guru mursyid tu maknanya rasyada, yang membimbing kepada Allah. Itu nama guru mursyid, yang benar-benar membawa kita kepada Allah Ta'ala. Ada dia bawa jalan, dia mendidik, mendidik kita, membimbing rohani kita. Ya. Jadi sebab itu nak jadi baik itu benar. Ada setengah orang ingat menjadi baik itu dengan banyak tahu. Bukan, baik itu dengan hati. Mungkin pelajaran kita mungkin tak sampai tahap mana nak ngapal banyak benda, betul tidak? Basic fardu ain yang lepas, kemudian yang baik tu membentuk hati tu. Dan ini yang Allah bagi kepada semua. Kalau ada lebih nak jadi alim, lebih faqih, ya silakan. Tapi kalau hati itu tidak dibentuk bersamanya, maka tiada gunanya. Perkara itu malah menjadi fitnah kita di akhir zaman. Hati-hati sebagai contoh yang mana ada anak-anak. Bentuk peribadinya, bentuk akhlaknya, itu yang lebih utama daripada membentuk akalnya. Akhirnya banyak akal dia. Banyak akalnya menjawab-jawab dia. Nampak? Ini boleh diterjemahkan para sahabat, ulama-ulama dahulu, bagaimana sifat tawaduk mereka. Macam saya jumpa dengan ulama-ulama yang arifin billah ni, subhanallah, tawaduk mereka ini menyebabkan kita kagum dengan Allah, kita rasa tunduk dengan Allah Ta'ala. Mereka tiada istilah nak mendabik dada lah. Dan mereka meletakkan level kefahaman dia itu sekadar dengan siapa dengan dia berbicara. Dia tak ada nak keluarkan istilah-istilah pelik-pelik lah, tak ada. Malah istilah-istilah tu disimpan dia. Cuba tengok, boleh tengok bagaimana kalam-kalam orang-orang yang Allah pilih ni. Kalam-kalam dia santai dia, simple-simple. Allahu Akbar. Macam Tuan Guru Datuk Ismail Kamu, tengok kalam-kalam dia, simple-simple dia dengar. Macam, ya simple, tapi simple tu
lain macam. Ini pernah berlaku dalam kisah Syekh Qadir Jalani dalam buku Menjadi Kekasih Allah. Syekh Qadir Jalani rahmatullah. Anak dia antaranya, pertama dalam satu keadaan itu, saat anak dia diberi peluang untuk berceramahlah dia dengan kalam kata, bicara dengan dalil tu dalil ni. Tapi lepas habis dia anak dia ceramah, maka Syekh Qadir Jalani pula ceramah. Syekh Qadir Jalani ceramah simple. Dia kata apa? Uginya kita, katanya, apabila ikan yang kita masak, kemudian dicuri oleh kucing. Menangis satu dewan tu. Allahu Akbar. Ikan yang kita masak kemudian dicuri oleh kucing, ruginya orang itu, katanya. Perumpamanya subhanallah, menyebabkan satu dewan menangis. Nampak? Jadi kehalusan dalam kata-kata itu kerana terbitnya dalam satu sifat yang saya nak kaitkan dengan ini, perbincangan kita pagi ini adalah dengan sifat Al-Aziz, perkasa. Perkasa ni maknanya apabila selesai sifat-sifat yang sebelum ini, Muhaimin, Mukmin, As-Salam, Al-Quddus, dia semua ni berangkai ni tuan-tuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Seterusnya apa nanti? Al-Aziz. Sesungguhnya semua sifat ini hanya pada Allah, mutlak. Tapi Allah Ta'ala izinkan ada certain sifat selain daripada sifat salbiah tadi, sifat yang kita dah bincang dalam suratul Ikhlas. Maka ada sifat-sifat ini diterjemahkan pada manusia. Tapi bagaimana cara terjemahan itu? Itu kena tahu. Contoh Al-Aziz, diambil daripada nama Allah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Allah yang maha perkasa. Jadi bila kata Allah yang maha perkasa, di sini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seseorang yang mendapat kedudukan Al-Aziz ini adalah orang yang diperlukan oleh orang ramai untuk memberikan penyelesaian dalam setiap permasalahan mereka. Adapun permasalahan yang paling penting daripada mereka adalah berhubungan dengan kehidupan akhirat dan kebahagiaan di syurga. Hamba-hamba Allah yang mendapat mandat Al-Aziz. Ingat, sifat-sifat yang kita belajar ni bukan dengan sebutan, bukan Al-Aziz, bukan Al-Muhaimin, bukan Al-Mu'min, bukan sekadar letakkan sekadar sebutan dan kemudian kita tulis. Tak. Dia adalah perlu dikupas, ibarat seperti buah perlu dikupas, di kulitnya dibuang, dimakan, dikunyah, ditelan, hilang, maka meresapi. Itulah sifat. Kalau masih lagi berbunyi-bunyi, itu bukan sifat. Sifat itu dah tenggelam bersama dengan af'al. Tapi ketika af'alnya terzahir, maka sebenarnya menzahirkan sifat. Maksudnya begini. Maksudnya bukan lagi orang tak tahu itu Al-Aziz sebenarnya. Sebenarnya itulah Al-Aziz. Tu macam itulah. Orang tak tahu ini Al-Muhaimin, tapi sebenarnya itulah Al-Muhaimin. Dia tak perlu kita kena jadi Al-Muhaimin supaya orang lain sejahtera. Kita kena jadi Al-Mu'min. Kita kena jadi hambanya Al-Aziz. Dia bukan begitu. Saya melihat perbincangan ulama dalam bab syarah sifat-sifat nama-nama Allah ni bukan jadi sebutan. Tapi yang ditekankan di sini adalah apa implikasi sifat itu. Contoh di sini kata Imam Ghazali rahimahullah taala, hamba-hambanya yang Allah izinkan pakai Al-Aziz itu adalah menjadi keperluan masyarakat. Masyarakat bergantung dengan dia. Dia sebut penyelesaian masalah. Dan yang paling penting kata Imam Ghazali rahimahullah taala, penyelesaian masalah tentang kehidupan akhirat. Contoh macam ulama, kokoh, dia stand, dia tidak lagi bergantung kepada benda, malah masyarakat perlukan dia. Jadi bila hidup diperlukan oleh masyarakat, maka kita tengok juga perlunya apa. Maka di sini perlunya adalah dari sudut rohani. Rohani. Dan inspirasi Al-Aziz ini adalah kupasan daripada 6 sifat yang sebelumnya. Bila dia dah ada, pertama Allah, Ismul Azim, kemudian Rahmanur Rahim, kemudian Al-Malik, kemudian
Al-Quddus, kemudian As-Salam, kemudian Al-Mu'min, kemudian Al-Muhaimin. Nampak? Bila digabungkan, disebatikan semuanya, sebab dia bukannya terpisah-pisah ya. Sebab ni sifat ni bukan benda, dia bukan macam objek pilih ni masuk, tak, dia sifat yang menyeliputi, merangkumi semua bila kita syarahkan satu tu, bukan bermaksud kita pisah-pisahkan. Sebenarnya tidak lain daripadanya, mesti ada sangkut paut, kait mengait dengan sebelumnya, mesti. Dia ada kait mengait itu. Contoh, apabila seseorang itu benar-benar bertuhankan Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha merajai, yang maha suci, yang maha memberi kesejahteraan, yang maha memberikan pemeliharaan, dan yang maha memberikan keselamatan, maka jadilah dia seorang hamba yang perkasa, Al-Aziz. Maka ini juga diterjemahkan dengan sifat perwatakannya. Maka di sini kalau kita lihat, orang seperti ini ada, tapi susah untuk ditemui. Kata Al-Imam Al-Ghazali, orang ini ada tapi susah nak ditemui, Al-Aziz ni. Sebab tu kalau kita lihat, ada setengah orang guna nama Aziz kan, Aziz. Contohlah Azizan ke. Biasa orang yang ada nama berkait-kait mengait dengan Azizan ni, dia akan jadi tumpuan orang. Biasanya, berhati baik-baik tengok. Lalu pun orang pun pelik, kenapa yang orang hurung dia orang kagung, why yang tuan punya badan pun tak perasan. Tapi kalau kita ngaji sifat, kita cakap sebab nama Al-Aziz je. Al-Aziz ni memang kebergantungannya makhluk pada dia tu tinggi. Tapi di sini bukan bergantung benda. Ingat, nama Allah bukan kegunaan pada kebendaan ya. Jangan orang bergantung duit dengan dia je, bukan. Yang dimasukkan di sini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang bergantung kebaikan dengan dia, maknanya dengan dia ni tunjuk jalan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bab akhirat selesai, bab dunia siapa-siapa pun, bab dunia ni siapa-siapa Allah boleh bagi. Ingat, bab dunia siapa-siapa Allah bagi. Jangan ingat bila orang bergantung dunia dengan kita dah rasa hebat. Nanti dulu. Yang jadi keperluan sekarang adalah kebergantungan akhirat. Sebab tu kewafatan, kematian al-ulama satu musibah besar. Sebab kita nak membimbing jalan ni, cahaya ni siapa? Ulama lah. Kematian para ulama itu satu musibah. Yang mana kata Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, katakan ibarat patah tumbuh silih berganti. Patah tumbuh silih berganti, kata Syekh Fahmi Zamzam, hafizahullah ta'ala alaihim, tidak boleh digunakan pada ulama katanya. Patah tumbuh silih berganti tu pada benda banyak. Contoh, orang berharta, habis orang ni orang lain pula naik. Kalau kedudukan, contoh presiden apa-apa, tak sempat orang tu turun lagi, dah ada orang nak naik dah. Tak sabar orang nak gantikan tempat kedudukan ni. Tapi al-ulama patah tumbuh susah berganti, susah nak ganti. Sebab orang yang nak membimbing pada Allah ni bukan semudah petik jari, tak. Kerana dia kena melalui perjalanan spiritual, perjalanan rohani yang benar-benar dari hati. Bukan sekadar pembicara, bukan sekadar orang yang berkata-kata, tidak. Tapi orang yang menunjuk jalan. Bukan senang. Itulah ulama. Jadi patah tumbuh susah berganti. Itulah orang Al-Aziz. Orang yang ada kebergantungan kepadanya itu akan hajat akhirat. Cuma sekarang kita tak nampak kebergantungan. Kita masih nampak kebergantungan benda, kebergantungan duit. Kalau tak ada duit susah. Kebergantungan ubat, kebergantungan. Ialah sebab kita berada di dunia kan. Sebab kita nampaklah keperluan dunia itu mengatasi keperluan akhirat. Tapi cuba tengok nanti di akhirat. Di saat itulah baru kita tahu, ya Allah, kenapa lah aku tak jadikan ulama ni sebagai aku punya perkara yang prioriti. Sebab di akhirat perlukan ulama yang membimbing jalan di dunia. Even kalau investment duit pun, sebab tu orang yang berdakwah di jalan Allah, dia layak dapat zakat fisabilillah. Dengan syarat dia full time lah. Walaupun dia nampak macam senang, tapi dia layak dapat zakat asnaf fisabilillah. Nampak tidak?
Walaupun ustaz-ustaz tengok mana yang tanya dia full time tu, yang tak ada kerja lain tu, kerja ceramah ada kerja, itu asal fisabilillah, mereka layak dapat. Nampak? Sebab peranan mereka tu besar. Penunjuk jalan ke akhirat, penunjuk jalan ke dunia, siapa-siapa kita boleh pick up, kita boleh pilih dia siapa-siapa yang kita nak. Tapi kalau menunjuk jalan ke akhirat, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Seperti sebagai contoh kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kedudukan ini hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemudian mereka kemuliaannya mendekati para nabi. Okey. Kemuliaan Al-Aziz ini bermula dengan para nabi. Contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa yang ikut nabi? Maka Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin dapat Al-Aziz ini. Iaitulah Khulafa' Ar-Rasyidin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian siapa yang ikut jejak langkah Nabi? Khulafa' Ar-Rasyidin. Kemudian as-sahabah. Kemudian ulama yang mengikut seterusnya selepas para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian salafus salih. Kemudian jadi jalan kepada jalan tarik Nabi ini jalan Al-Aziz. Siapa yang ikut hidupnya mengikut jalan tarik nubuah, maka hidupnya akan menjadi kukuh. Hidupnya akan menjadi kukuh. Nampak? Pertama, ada beberapa perkara yang digezetkan oleh Imam Ghazali Taala. Yang pertama, darjat kemuliaan yang dimiliki oleh mereka. Ada darjat kemuliaan mereka di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tapi di sisi manusia pun boleh nampak kebergantungan mereka ni. Yang kedua, mudah ditemui dan diminta pertolongan. Baik. Ciri orangnya Al-Aziz ni bukannya kata dia akan jadi orang yang megah. Tidak. Hati-hati. Maknanya kalau contoh, sebab tu berbeza dengan orang yang diperlukan pada akhirat, orang yang diperlukan pada dunia. Orang yang perlukan pada dunia banyak cerita dia. Katalah contoh nak minta duit. Allah. Kita nak minta tolong orang duit tu, punyalah payah nak jumpa, nak minta tolong, nak kena itu, nak kena ini, macam-macam kan. Kalau kita minta tolong kat seseorang, boleh ke dia bayar balik? Dia akan jadi restriction. Orang yang nampakkan kukuh pada keduniaan, restriction nak jumpa dia. Tapi orang yang ada kelebihan Al-Aziz pada akhirat, sangat mudah nak jumpa. Sebenarnya itulah Nabi SAW. Kan mudah jumpa tadi sebagai Umar Khattab radhiyallahu an. Mudah nak jumpa. Nampak? Jadi kalau kita ni memudahkan orang lain, mudah aja, maka inspirasi Al-Aziz itu mungkin akan terbit dalam diri kita. Mudah. Maknanya kita nak bagi nasihat pun mudah. Nak kena bayar dulu ke tak payahlah. Nasihat nak bayar macam mana? Memang Allah mudahkan jalan agama sehingga orang ambil mudah. Agama ni Allah mudahkan sebenarnya. Kalau dunia nak kena bayar, nak kena ada CJ, nak kena ada macam-macam. Agama nak minta nasihat, jumpa je. Jumpa minta nasihat sikit, betul balik. Habis ya? Nampak? Jadi maknanya nak bagi tahunya, apabila agama tu Allah mudahkan, sebab memang Allah takkan susahkan sebenarnya agama ni. Yassiru wala tu'asiru. Kata Nabi SAW pada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika nak pergi ke China nak dakwah di sana, yassiru wala tu'asiru, mudahkan jangan susahkan. Sebab Allah Ta'ala memang memudahkan. Agama ni mudah sehingga kan orang ambil mudah pada agama. Tapi cuba tengok dunia. Ini ciri yang kedua, orang yang Al-Aziz ni mudah ditemui dan mudah diminta pertolongan. Mudah. Dia tak ada nak beri kira. Boleh Puan Fazilah. Ya, adanya itulah namanya bila melihat sifat yang berlaku pada seseorang itu, kembalikan pada nama-nama Allah. Boleh. Memang itulah kajiannya. Melihat ciptaan dengan nama pencipta. Kalau ada sifat seseorang itu, cuma kena letaklah sifat tu pada tempatnya, jangan salah letak. Contoh, kayanya orang tu. Kaya apa? Kaya tu kena faham dulu. Sebab tu bila kalau kita sekadar sebut asma ni, kita ngaji salah letak tempat. Kita letakkan kaya pada orang berharta, sedangkan kaya tu pada jiwa. Nak kaya nak jiwa ni susahlah nak tengok sebenarnya. Sama dengan Al-Aziz, payahlah kita tengok. Cuma bila kita nampak kebaikan tu, kita kembalikan pada Allah. Segala puji bagi Allah. Contoh kaya, laisal ghina an kasratil araq, tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina an nafs, akan tetapi kaya itu dengan jiwa. Nampak?
Jadi yang kedua tadi kata Imam Ghazali rahimahullah, yang pertama tadi antara sifat yang zahir pada seseorang itu apabila Allah berikan dia Al-Aziz. Darjat kemuliaannya dimiliki, dia ada darjat kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, mudah ditemui dan diminta pertolongan. Mudah nak minta pertolongan, dia tak banyak cerita. Ini berlaku juga dekat kisah, siapa ada cerita tentang ni daripada Ustaz Datuk Zahazan cerita tentang ada seorang wali Allah kat Melaka. Orang jumpa dia susah minta tolong, tak cerita banyak, malam dia datang bagi duit macam tu. Duit bagi dia ni, orang ni kalau orang yang ada sifat kukuh ni, orang minta tolongan duit dia tak kira, tak ada nak terkenang-kenang lah, tersebut-sebut lah, terbayang-bayang lah pertolongan dia. Mana itu bukan orang yang Allah berikan izin pakai Al-Aziz. Orang yang pakai sifat Al-Aziz ni, yang Allah izinkan terjemahan, itu mudah ditemui dan mudah untuk memberi pertolongan. Kalau duit dia bagi je, tak apa-apa. Tu wali-wali Allah tu, wali Allah Ta'ala tu bagi duit, bagi macam tu ke, bagi macam tak ada harga. Ambil. Satu cerita, saya pernah pergi di satu tempat di Indonesia, di area Cirebon sana. Kiai Makhtum nama dia, ayah kepada Kiai Makhtum. Kiai Makhtum ni ada anak murid dekat 30,000 orang. Saya pernah pergi ziarah ni, adalah dapat ijazah amal juga. Ijazah amal, nantilah cerita ijazah amalan tu. Ayah dia wali Allah, dia cerita pada satu ketika tu, tapi susah, nampak susah lah ayah dia ni, arwah ayah dia. Pergi ziarah kubur arwah ayah dia tu, orang jumpa dia sampai nasihat, berusahalah, susah sangat nampaknya ni, usahalah. Orang bagi nasihat sekali ni, dia cerita sendiri oleh Kiai Makhtum ni, dia tepuk tanah tu, dia pegang satu batu ni, apa dia sebut, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia pegang ni, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia bagi ke orang tu, jadi emas. Dia kata apa, kau ambil emas ni, aku tak perlukan emas tu. Bayangkan, bayangkan. Ya, Tuan Haji Abdul Wahid Sungai Udang, Masya Allah, Tuan Guru tu, wali Allah Ta'ala. Ini kisah satunya saya dengar sendiri daripada Kiai Makhtum di Indonesia, di Cirebon. Dia bagi tu tak heran dah. Kita ni kalau bagi tu rasa macam galak betul kalau bagi duit. Kalau tolong orang tu rasa separuh nyawa hilang dah. Separuh nyawa hilang. Sebab kita rasa ada dunia tu melekat dekat hati. Orang-orang yang ada sifat kukuh ni, sebab dia dah kukuh dengan amalan. Jiwa ni dah ada Allah. Jadi dunia ni dia tak rasa kehilangan apa. Dia bagi je, kan datang balik. Bagi datang balik. Sebab tu ada wali-wali Allah. Ini berlaku juga dekat arwah atuk saya, arwah unyang saya. Arwah unyang saya diceritakan oleh Wan saja ni. Wan nenek saudara. Arwah Haji Yaakob nama dia. Ada masjid di Sungai Pelong. Paya Gombak. Kerja dia, arwah unyang saya ni, dia ketua kampung, pakai serban, pakai kot, kain pelikat, tongkat. Kerja dia kat masjid dia, tikar sejadah dia ATM mesin. Tikar sejadah dia, selak dia keluar duit. Allahu Akbar. Tu arwah Haji Yaakob nama dia. Ada lorong Haji Yaakob. Kalau pergi di Paya Gombak tu, ada lorong Haji Yaakob, ada surau, ada masjid kat situ. Jadi orang-orang yang Allah berikan kelebihan Al-Aziz ni, duit ni macam air bagi dia. Ambil. Kita masih terkira-kira lagi berapa habis, kita fikir habis lagi. Mereka dah tak fikir habis lah. Duit bagi dia tak habis. Nampak? Nampak? Jadi itu dia. Jadi menghayati sifat itu, hamba Allah yang perkasa ni, maknanya dia tidak lagi menyandarkan diri daripada dunia. Tak ada. Itu antara kisah-kisah yang bawa tadi. Kisah Tuan Guru Abdul Wahid Sungai Udang, kemudian kisah Kiai Makhtum tadi. Yang terakhir ni buat teringat kisah orang unyang saya generasi yang kelima. Yaakob, arwah saya, ayah saya, generasi yang keempat. Cicit lah, piut lah, bukan cicit lah, piut. Terikah sejadah ATM mesin. Baru saya teringat kisah. Sebut cerita ni baru saya teringat. Arwah unyang saya, tikar sejadah ATM mesin je. Nampak? Al-Aziz. Bukan magic,
Bukan magic Puan Alia. Jangan guna perkataan magic kurang sesuai. Ada juga tu orang guna magic tu. Magic, hidup magic, hidup magic. No. Gunakan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Puan Alia. Imam Supaat. Berapa kali saya tengok guna perkataan magic. Kekuasaan Allah. Bab magic ni boleh dipisahkan daripada kekuasaan Allah. Masya Allah. Sebut dia Masya Allah. Itu lebih baik. Ya betul, Kampung Gombak. Dulu nama Paya Gombak. Duduk situ ke Tuan Amiruddin Rahmat? Pergi kat Paya Gombak. Kampung Gombak tu. Memang situlah. Boleh. Kat rumah pun boleh. Ya benar. Dia bukan saja turun-temurun, dia pilihan Allah, ulama ni. Dia datang ni dengan anugerah Allah. Title tu bukannya di ada badan yang title, tapi apabila ada guru yang mengiktirafnya, dia gurunya mengiktiraf dia, ataupun rakan sejawat. Ulama-ulama lain mengiktiraf baru jadi ulama. Ya. Ada orang kurang ke? Tengok cuma Anwar. Ya, Masjid Paya Gombak tu. Paya Gombak tu. Tu orang Unyang saya tu. Orang Unyang saya situ. Sedang penonton sedang mata Allah SWT. Jadi nak bagi tahunya bagaimana Allah SWT boleh menunjukkan Al-Aziznya. Sebab tu mereka ni tidak lagi rasa ada kehilangan kesedihan pada dunia. Sebab tu cakap tadi, apa terhijab terbukanya tabir jiwanya melihat pencipta. Apa yang nak ditakutkan pada dunia? Sebab dunia tu kalau dinisbah pada sifat Allah sentiasa ada. Oh ya ke Tuan Amiruddin Rahmat? Masya Allah, Alhamdulillah. Silap ada wagih kenal ni. Kenal Tuan Haji Yaakob? Ni Alhamdulillah. Islam Baitul Qura. Tuan Haji, Allah Akbar. Ya benar, saya pernah jumpa dan sempatlah di pertemuan Tuan Guru Haji Zulkifli. Betul, pengasas Pondok Baitul Qura. Benar, ni orang yang sangat tawaduk. Orang sangat tawaduk. Saya dah berjumpa dengan beliau. Masya Allah, barakallah. Ilmu laduni ni saya pernah tanya pada Syekh Usama. Dua mufti saya tanya, Datuk Syukri Mufti Kelantan dan Syekh Usama Datuk Mufti Selangor. Baik, ni pertama saya cerita sifat tawaduknya Datuk Mufti Selangor. Saya cerita dulu. Pertama, ilmu laduni ni sebenarnya ilmu para nabi. Ilmu dapat tanpa pembelajaran. Dia ilham. Pum tu dapat. Wahyu. Sak tu dapat. Dia para nabi yang aula, yang utama dapat laduni ni para nabi. Seperti Nabi Khidir asal laduni dapat. Dia tak tahu ilmu laduni, macam contoh kisah bagaimana budak itu boleh dibunuh, sampan boleh dipecahkan, dikaramkan, dinding elok nak jatuh ditegakkan. Itu nama laduni ni. Cuma boleh dapat pada orang-orang yang saleh. Ni kata ulama yang tunduk ni, mufti ni tu, jangan sebarang-sebarang duk kata kat mufti. Mereka ni ada kedudukan yang Allah bagi kat mereka. Sebut sama Datuk Mufti Selangor. Waktu saya bincang dengan beliau, saya tanya soalan sama, laduni apa? Kata beliau apa? Kata beliau, laduni ni payah nak dapat. Para nabi je, dah orang soleh. Slow dia kata. Orang macam Anam memang tak dapat lah. Tak tahulah entah boleh dapat. Nampak tu. Tengok ada kilah kat kita. Punyalah Allah bagi satu kelembutan tawaduk. Dia tak ada pandang rendah. Padahal saya siapa? Cak ayam ke? Tapi kata tak tahulah entah boleh dapat. Allahu Akbar. Dia tak letakkan dia sebab dia tahu kita akan pandang dia mesti dia mesti dapat laduni ni. Ya mufti, orang alim kan, soleh, tapi dia terus potong. Macam anak ni susah lah nak dapat. Tak tahulah entah boleh dapat. Allahu Akbar. Sama dengan Datuk Syukri Mufti Kelantan kata, itu memang para nabi sebenarnya. Para nabi yang dapat dan para orang soleh. Susahlah orang biasa nak dapat. Tapi kalau dapat, tiada mustahil. Baik, dia bukan keturunan nabi. Wali-wali bukan keturunan ini. Wali-wali ni aulia. Aulia ni adalah orang-orang yang pilihan Allah, yang menjaga Allah. Dan orang-orang yang wali Allah ni tiada ketakutan, tiada kebimbangan dalam hati mereka. Tak ada kebimbangan. Khair. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, yang ketiga sifat Al-Aziz tadi, yang ketiga
Yang ketiga, banyaknya pandangan dan buah fikiran ketika menyelesaikan masalah umat. Yang ketiga, orang yang Allah berikan inspirasi Al-Aziz ni, kata Imam Ghazali rahimahullah, banyaknya pandangan dan buah fikiran ketika menyelesaikan masalah umat. Kita duduk sembang dengan dia, kata-katanya itu merungkai persoalan kehidupan, persoalan umat, masalah apa pun dia jumpa. Sebab tu jangan ingat, kalau contoh bab niaga, contoh dia ni pandai ke meniaga, dia tak meniaga pun, jangan. Dia memang tak meniaga, tapi meniaga tu makhluk, dia bersama dengan Khalik Allah, pemilik perniagaan itu. Dia boleh tahulah apa yang masalah kita. Sebab tu pergi jumpa orang alim. Dia tengok kita ni. Sebab semua berkaitan dengan masalah hati. Semua berkaitan dengan masalah hati ni. Perbuatan itu syarat saja, asbab saja, tapi bukan penentu. Yang menentu nanti inna a'malu bin niyat, kata Nabi SAW. Semuanya berkaitan dengan hati. Wa innama, dan sesungguhnya kita akan dapat likulli imri manawa, kita akan dapat apa yang kita niat. Macam tahu seorang wali, wallahu alam, hanya wali yang mengenal wali. Tu dia. Ana Jahri yang mengenal Manikam, Puan Fazilah. Ataupun biasanya selepas kewafatan, kematian beliau, sesuatu tu baru kita nampak ke rumah dia. Orang arif, Arafah tu yang mengenal. Arafah. Orang yang arif ni, kalau terjemahan kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala dan kitab Furu'ul Masail tentang pertanyaan Tuhan tentang arif tu siapa, ini orang yang makrifat. Orang yang arif ini adalah orang yang mengenal suruhan dan larangan Allah. Itulah orang yang arif. Orang yang arif billah, dia mengenal suruhan Allah SWT. Ahli sufi itu perjalanan, Puan Azianayan. Ahli sufi itu perjalanan seseorang. Itu satu torik. Ini boleh dengar daripada Syekh Rahimuddin Al-Banjari, Al-Bantani. Boleh buka. Sufi ini satu perjalanan. Wali Allah itu satu kedudukan. Sufi itu perjalanan, membersihkan hati. Itu dipanggil golongan sufi. Kata Syekh Qadir Jalani rahmatullah, sufi itu satu perjalanan, wali satu kedudukan Allah bagi dia. Baik. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Yang ketiga tadi, banyaknya pandangan dan buah fikiran kita menyelesaikan masalah umat. Nombor 3 ni hebat. Maknanya kita duduk dengan dia, bukan sembang bikin bimbang. Ini biasa saya guna perkataan ni. Kebimbangan kita duduk dengan dia menjadi ketenangan. Masalah banyak ni datang. Tenang. Jadi semangat kita. Kata-katanya benar-benar menusuk jiwa. Zaf. Macam Kiai arwah Kiai Zainuddin. Allah, hebat pidatonya. Kata-katanya hebat. Macam contoh, ni juga nama Al-Aziz ni. Siapa lagi? Almarhum Tuan Guru ni Aziz lah. Nampak? Bagaimana kata-kata beliau, kata-kata yang benar-benar menginspirasikan kehidupan. Ya, benar. Sebab tu hati-hati. Untuk inspirasi apa? Bukan kata dalam perniagaan, dalam apa bidang pun bukan senang. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair itu sifat yang ketiga. Makanya yang ketiga ni banyak pandangan dan buah fikiran ketika menyelesaikan masalah umat. Kita duduk tak buntu. Ini bertepatan dengan dalil daripada surah Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Jadi orang yang dah ada sifat, perlu diingat. Kita ngaji sifat Asmaul Husna ni, bila Allah bagi izin saja sifat tu terjemah, Allahu Akbar, dia dah jadi orang takwa sebenarnya. Sebab sifat ni bukan senang nak terjemah. Sebab tu kena kenal Allah. Bila dah kenal, Allah yang bagi izin, bukan kita sebut-sebut ya. Lagi sekali saya ingatkan, bukan dengan kita pilih. Nak pakai sifat ni lah, nak pakai sifat ni lah. Bukan. Allah yang bagi izin. Allah yang akan pilih kita nak pakai atau tidak, layak atau tidak. Biasa orang yang Allah bagi izin pakai, maka dia ni ketiga orang takwa. Orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi makhraja ni jalan keluar. Orang yang Allah bagi sifat Al-Aziz ni, buah fikirannya tidak pernah buntu. Bercakap dengan dia, idea dia subhanallah. Dan yang paling penting, idea dia itu bukan idea dunia.
Idea dunia diakhiratkannya. Dia compounding tu. Dia boleh manipulate idea dunia jadi akhirat. Ni orang macam ni. Kena jumpa orang macam ni. Cari. Kadang-kadang orang ni hebat cerita dunia je. Harta habis kat dunia. Rugi. Dia tak ada ilham nak jadikan harta tu jadi harta akhirat. Tak ada. Ni orang Al-Aziz yang Allah berikan inspirasi yang perkasa ni, dia ada ilham begitu. Carilah, pergilah. Mohonlah kepada Allah supaya Allah jumpakan kita dengan orang-orang macam ni, insya-Allah. Wali ni tidak khusus pada lelaki, orang perempuan pun boleh. Macam Rabi' atau Adawiyah tu wali Allah lah. Sifat itu penting. Sifat wali tu apa? Tiada kebimbangan, tiada ketakutan. Contoh kalau bagi lelaki, wali siapa? Mak kita. Mak kita tu. Mak tu. Kalau bagi perempuan, siapa wali? Ayah. Memang wali yang tanpa hijab tu, mak ayah kita. Bagi lelaki, wali masih ada. Siapa mak ayah yang masih hidup, itulah wali. Yang lelaki, yang perempuan, lelaki. Nampak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ya. Bukan, sifat Allah Ta'ala, sekali saya ulang, Asma'ul Husna ini bukan kita pilih-pilih pakai. Jangan kita ingat, nak amalnya ni, nak amalnya ni. Tak. Dia adalah anugerah Allah mengikut prestasi iman kita. Mengikut prestasi keyakinan kita pada Allah. Mengikut prestasi kebaikan amal kita. Kalau jenis hati busuk, masih ada bergaduh, masih ada dengki, khianat, iri, dengki, hasad, cemburu, mana boleh pakai sifat Allah? Rosaklah sifat tu. Jangan main-main. Dalam hati masih ada takut. Sebab tu saya selalu tekan kehidupan. Sebelum saya cerita Asmaul Husna, banyak saya akan cerita kehidupan. Ini pun tak habis lagi cerita yang kehidupan. Saya stop dulu cerita hakikat kehidupan. Jadi saya sambung balik nanti. Alhamdulillah, Tuhan kita dah ada, insya-Allah. Saya tengah progress. Nanti saya akan maklumkan kepada mana yang dah ada tu, saya akan reveal balik. Sebab tu tak boleh dalam hati ada hasad, dengki, takut suami lari, takut suami isteri, takut. Mana boleh? Ada sifat-sifat pada makhluk ni memang Allah tak masuk. Cahaya tu tak akan masuk pada dalam hati ni. Kalau ada kotoran-kotoran, macam mana cahaya nak masuk? Sebab tu kena keluarkan penyakit-penyakit tu. Sebab tu ada sebab saya tekan, saya sebut tajuk tu. Walaupun mungkin setengah tu mungkin akan mendapat fitnah. Apalah ustaz ni sebut benda-benda kita tak suka, takut, perempuan sensitif semua tu. Dah, kata nak jadi hamba Allah. Kata nak jadi orang yang hatinya mutmainnah, ustaz, tenang benda. Kalau ada isu, masih takut-takut lagi. Masih lagi kalau senang melalaikan, kalau buruk memburukkan, macam mana? Apa guna ngaji tentang Allah tapi hati masih tidak selesai? Apa gunanya? Senangkan mengaji tentang Allah untuk selesaikan hati lah. Tapi tak kena, bab Allah lain, bab kehidupan lain. Tu jadi hara tu hidup. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Puan Akmal, tuan ke puan ni? Makam ihsan ni saya dah bincang pada makam rumus tauhid. Melihat dengan nama Allah. Melihat Allah tu merujuk pada nama Bismillahirrahmanirrahim. Rujuk pada ulama syarahkan benda tu. Mana Ismul Azim, yakni melihat kekuasaan Allah pada makam, yakni melihat kan? Contoh lihat orang kaya yang bersedekah tu kan nampak, kita beribadah kita nampak. Ataupun ketika kita solat kita merasakan kekuasaan Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Itu dia makam ihsan. Saya dah sentuh dalam rumus tauhid dalam nafi isbat. Dia ada nafi isbat, temulah ihsan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hakikat kehidupan. Ada yang dah inbox saya tu, banyak yang inbox kan. Tak apa insya-Allah. Baru nak start balik, mudah-mudahan Allah bantu. Khair, itu yang ketiga, buah fikiran. Orang yang Al-Aziz ini sifat dia tak ada buntu fikiran dia. Dia tak ada jalan buntu, Ya, betul. Asmaul Husna bukan amalan tertentu pilih-pilih, Jangan pilih-pilih. Bukan pilih-pilih. Dia adalah anugerah. Kitab ada dah insya-Allah. Saya tengah uruskan. Puan Haida. Saya dah ambil siapanya ni inbox je, bagi dia alamat. Nanti saya uruskan insya-Allah. Khair. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah.
Adakah lebih baik kena risau dapat dosa daripada takut benda dunia? Ketakutan yang tersembunyi ini, itu sifat yang tersembunyi, takut yang tersembunyi ini mestilah letakkan pada Allah. Yang ini dosa lah. Jangan letakkan pada benda. Takut yang tersembunyi, yang ada takut tentang rezeki, takut kasih sayang, takut dengan benda-benda yang bersifat tersembunyi ini, sepatutnya tersembunyi itu letakkan pada Allah. Takut pada Allah lah. Yang ini pada apa? Pada dosa-dosa kita, pada neraka. Memang layaklah takutnya. Takutnya memang disuruh. Jangan takut benda yang tak disuruh. Takut pada duit, itu tak disuruh, malah mungkar. Takut suami kahwin lagi, itu mungkar. Itu ketakutan yang mungkar. Walaupun dia memang adat lah ustaz, perasaan takut, memanglah adat. Kita tak nak duduk pada adat, kita nak duduk pada ibadat. Kita takut, contoh ada suami tapi tak taat, itu patut takut. Baik nama ada suami tapi tak taat. Baik nama seorang ada isteri tapi derhaka. Buat apa? Tak gunalah. Itu patut takut. Takutlah dengan apa sahaja mengundang muka Allah SWT, ya. Jadi sedang penonton, sedang mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulannya, jadi kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala dalam yang mentakhrijkan kitab ini, bahawa manusia daripada nama Al-Aziz bagaimana firman Allah SWT yang bermaksud surah Al-Munafiqun ayat 8, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Baik, di sini Dr. Said Hawa meletakkan lagi satu paradigma atau sudut pandang yang mana orang beriman ni meletakkan kekuatan hanya pada Allah, hanya pada Rasulnya dan orang mukmin, dan orang munafik tak tahu. Jadi kekuatan kita bukan sandar pada kebendaan. Oh, kita kuat ustaz bila ada ekonomi. No. Kita kuat bila ada duit. Tidak. Kita kuat ada kedudukan. Tidak. Kita kuat dengan ada Allah. Bila begitu, yang mana kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Ini yang kata yang kita dengan mana tidak boleh tunjuk lemah. Ya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, yang bermaksud yang bersikap kuat terhadap orang-orang kafir. Dia kalau berhadapan dengan opponent, kita tunjukkan kekuatan itu. Bukannya kita tunjukkan, oh lemah dia orang hebat ustaz, kita ni siapa ada, siapalah kita ni. No. Malah hilang kita punya kenikmatan iman apabila kita sandarkan kekuatan itu pada kebendaan. Malah kekuatan itu patut pada ketaatan. Kekuatan pada ketaatan, ya. Mana sedang penonton sedang imam mata Allah SWT. Oleh sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Tirmizi, la yanbaghi lil muslim an yazilla nafsahu. Qalu wa kaifa zalik? Wa qala yata'arradu minal bala ma la yutiqa. Yang bermaksud, tidaklah dibenarkan seorang muslim menghina dirinya. Para sahabat bertanya, bagaimanakah perkara tersebut boleh terjadi ya Rasulullah? Menghina diri macam mana? Rasulullah SAW bersabda, menghadapkan diri pada musibah yang tidak sanggup dihadapinya. Maknanya pergi kepada perkara yang boleh menghinakan diri dia. Jangan bawa diri kita, sebab sifat kekuasaan ni, jangan kita rasa lemah dengan dunia. Itu maksudnya musibah dunia ni, jangan buat kita tunduk pada dunia. Jangan rasa. Sebab tu kesedihan pada kemiskinan ini, hati-hati. Nabi SAW tidak pernah mengajar kita sedih dengan kemiskinan sebenarnya. Walaupun miskin tu mesti ditolong, tapi bukan sedih dengan kemiskinan. Yang sedih itu adalah dengan bahawa dengan kekurangan amalan. Itu kena sedih. Ingat, jangan sedih dengan ketiadaan kebendaan. Ini tidak ada ajar oleh Nabi SAW. Memang kita kena sedih dengan orang yang susah, tapi kita kena train diri kita dan orang susah itu jangan sedih dengan kesusahan. Kita kena kuat. Ini dah melirik-lirik kita tengok tu kadang-kadang. Malah minta maaf cakap, saya tadi sebelum ini pun kita berazam dengan insya-Allah, bantuan ilmu tu penting. Banyak orang bagi bantuan harta, tapi bantuan jiwa bagaimana? Kita sudah pastikankah mereka yang susah ini memiliki jiwa yang kenal Allah dengan tepat dan benar? Bagaimana mereka ini? Adakah kekufuran? Kan Nabi kata, minta jauh doa daripada kekufuran yang membawa kefakiran, yang membawa kepada kekufuran. Minal fakri wal kufr. Minal daripada kefakiran yang membawa kepada kekufuran. Ingat, ramai orang yang kalau tidak di waktu susahnya, tidak ditrain iman dia akan menunjukkan kelemahan pada kesusahan itu. Lemah dia sedih. Rupanya dia lebih jauh daripada Allah SWT. Sepatutnya itu yang kita kena tolong lebih daripada kita tolong harta habis. Tolong harta habis, tapi tolong jiwa tu.
Dan kita tak anggap jiwa itu satu pertolongan pun. Kita tak anggap kita bagi jiwa punya input, jiwa punya tarbiyah itu satu pertolongan. Kita anggap dah mereka ni perlukan duit, mereka ni perlukan harta. Hati-hati. Silap-silap kalau kita bagi mereka tu input jiwa dengan amalan mereka, maka Allah akan tolonglah. Mungkin dapat karamah. Sebab orang yang susah tu lebih dekat dengan Allah sebenarnya apa? Orang yang senang ni bukan senang. Orang yang senang bukan senang nak dekat dengan Allah. Dia dekat dengan kesenangan dia. Hati-hati. Hati-hati. Sebab riwayat banyak tengok yang senang-senang yang melayang. Riwayat banyak yang cerita yang senang melayang. Contoh cerita Sa'labah. Sa'labah dulu susah. Dulu susah. Ketika minta senang dengan Nabi, Nabi kata tak apalah, okey dah susah ni. Minta juga, Nabi doa lah. Pergi gembala kambing. Lama-lama daripada solat 5 waktu, jemaah tinggal semua waktu. Sibuk gembala kambing dia. Akhirnya, mati dipijak oleh kambing-kambingnya. Nampak tidak? Bantu dengan ilmu tu, tarbiyah. Jangan kita lemah dengan kemiskinan. Miskin tidak melemahkan sebenarnya. Yang melemahkan kita tu iman. Malah harta bukan menguatkan kita. Yang melemahkan kita itu iman. Ada harta yang banyak tapi penuh dengan ketakutan untuk apa? Untuk apa harta yang banyak tapi penuh dengan ketakutan di dalam jiwa dia? Tidak perlu begitu. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi bawa kembali. Kita ingatkan. Mana yang duk buat dakwah-dakwah, pergi tolong-tolong tu bagus dah. Bukan kata tak bagus. Tapi pastikan. Makanan hati, makanan rohani itu. Nah, itu sepertinya. Bagi suntikan jiwa tu. Sebab Nabi tak risaukan kemiskinan, Nabi risaukan dunia. Cerita Sa'labah. Tak pernah dengar? Boleh buka Yana. Tengok cerita Sa'labah. Baik. Jadi sebab itulah ulama-ulama terdahulu tidak rasa hina. Tak ada nampak lemah pun dengan kemiskinan. Contoh Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah radhiyallahu an. Ni golongan-golongan yang susah-susah. Dan sahabat-sahabat Nabi ramai susah juga. Ada yang senang tapi tidak menampakkan beza pun dengan orang susah. Ya, bagi pancing tu bagi ilmu, bagi amalan. Kita cek amalan dia, iman dia macam mana. Kita train sampai betul-betul. Sampai jadi orang. Sampai jadi orang beriman. Allahu Akbar. Ini satu pertolongan lagi susah daripada tolong harta. Tolong harta ni bagi-bagi tinggal ya. Tapi nak bimbing ni, Allah. Nak pastikan dia ni solat jaga ke tidak, doa dia macam mana, kebersihan macam mana. Allah, ini lagi payah nak buat sebenarnya pertolongan ni. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW bukannya memberi harta pada umatnya. Bagi Allah. Nampak? Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ya. Nabi memang minta miskin, memilih kemiskinan. Kita mungkinlah nak bikin miskin, Ustaz, macam mana ni? Maknanya dialah kaya jiwa. Nabi minta tu supaya nak tunjukkan. Kalaulah kata Nabi minta doa kaya dan kita tak nampak, fitnah, nampak? Bagus Nabi minta miskin. Sebab ramai yang kita tak faham bahasa punya kaya tu bukan harta. Cuba kalau Nabi minta kaya, itu pun orang duk nampak kaya tu harta. Kaya tu harta pada Nabi. Duk nampak Nabi kaya. Memanglah Nabi berharta, tapi kaya Nabi bukan sebab harta. Kaya Nabi sebab Allah. Jiwa Nabi tidak terikat dengan harta. Nabi SAW bulan puasa sedekah macam air, macam angin, bukan macam air dah. Sas macam tu bagi. Nabi ada Baitul Mal. Nampak tak? Ada hikmahnya Nabi minta miskin. Cuba kalau Nabi minta doa kaya. Silap doa tu, jadi fitnah rasa. Nabi suruh kaya. Kita tak faham bahasa kaya tu apa. Nampak tak? Kita tak faham bahasa. Kaya tu kaya jiwa. Sampai sekarang kaya tu terfitnah lagi. Sebab kaya je harta. Orang kaya je orang berharta. Dah tu orang beramal tu nak cakap macam mana pula? Sedangkan Nabi kata laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan jiwa. Nampak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulannya, oleh sebab itu kata Dr. Said Awa Taala,
Orang mukmin harus bersifat tegas dan keras. Tegas dan keras pada orang-orang kafir dan munafik. Seorang yang memiliki sifat Al-Aziz tidak akan melakukan perbuatan yang menghinakan dirinya, yakni tunduk pada dunia, sembah selain Allah, meninggalkan benda-benda yang mendatangkan kehinaan bagi dia. Jadi yang boleh menjatuhkan muruah, iaitu menjatuhkan maruah diri dia. Barang siapa yang berpaling daripada ketaatan, maka dia mencari kehinaan. Hati-hati. Maka orang macam ni dia tiada kekuatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, ya. Khair, saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi yang penuh berkah ni, ya, Nabi Al-Maisi pun macam-macam yang kata, betul? Tak faham. Apatah lagi kalau minta Nabi minta kaya, lagilah. Semua gila harta silap. Bukan nak jadi kaya orang beramal, kaya harta. Itu ujian tu, ujian. Bersifat tegas dan keras kepada mungkar, Puan Harizah. Orang mukmin ni dia kena tegas dan keras pada mungkar. Mungkar maknanya benda-benda yang menundukkan daripada kehinaan, kita kena tegas. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni, Allah berkati kita semua insya-Allah. Solat duha sebab nak kaya, bagus dah tuan. Tuan Khairul Azwan nak kaya betul dah. Tapi nak kaya tu apa? Maka tukar. Ada orang kata solat duha sebab nak harta. Itu setepatnya. Kaya tu betul tak? Bila solat duha dapat pahala, kaya lah dia. Sepatutnya. Jadi ubah sekarang ni. Ubah. Banyak salah berlaku dalam kehidupan ni sebenarnya tanpa sedar. Khair, saya rasa cukup setakat itu dulu. Terima kasih banyak atas kesudian tuan-tuan, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT meluangkan masa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Okey. Baik, kita pun nak habis dah. InsyaAllah dah habis dah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi insyaAllah bertemu kita insyaAllah pada malam ini. Pada pukul 10 malam insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam untuk qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang menonton ini, mudah-mudahan Allah pilih kita masuk dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Tawassaw bil haqqi wa wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.